وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bagaimana, Azan? Kita dah sampai dekat muka surat 34, Doktor. 34. Tamam. Baris, okey. Baris bawah sekali, hal qabuluna. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muallifu rahimahullahu ta'ala. Hal qubuluna. Okey, soal buah tu ya. Okey. Hal qubuluna qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidun lahu am la? Okey, dia berkait dengan soalan yang lepas. Yang lepas tu bila ditanya as-su'al ma ma'na taqlid? Apakah makna taqlid? Jawapan dia qubulu qawlil qaili bila hujjatin tuzkaru alaih. Apakah dia taklid? Taklid itu ialah kita menerima pendapat seseorang. Ini pendapat di dalam isu fiqah ataupun syariat. Okey, tanpa hujjah. Kita pun tak tahu apa hujjah dia, kita terima lah. Okey, rukun wudu 6 perkara. Kita pun terus terima bulat-bulat. Okey, itu dipanggil sebagai taklid. Lah ni pula, sekarang ni pula, apabila itu maksud taklid, okey, adakah bila kita menerima perkataan Nabi SAW, okay, pun juga dikira taklid ataupun tidak? Itu isu dia. Adakah bila kita terima perkataan Nabi SAW secara kita terima, kita qabul, adakah itu merupakan taklid ataupun tidak? So dia pergi sini. Naam. Yuqalu lahu taqlidun lahu mutlaqa. Yalah, secara bahasa, secara istilah dia betul lah. Itu taklid secara mutlak. Ikut ta'rifan pertama. Apa dia? Menerima pendapat orang lain tanpa hujah. Wa amma ala ta'rif sani. Ikut ta'rif kedua. In kunna annahu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu qubuluna qawlahu taqlidun lah. Wa illa fala yuqal taqlidun lah. Kalau kita ikut ta'rif kedua. Apakah ta'rif yang kedua? Okey. Ialah qubuluka qaulal qaili wa anta la ta'lam ma'khadah. Kita menerima pendapat orang lain sedangkan kita pun tak tahu apakah dia punya sumber. Okey, takrif kedua kata apa? Okey. Kalau kita tengok takrif yang kedua, tak tahu sumber. Okey. Kalau kita kata Nabi tu berijtihad, betul lah itu merupakan taklid. Tetapi kalau itu bukan ijtihad, okey, pastikan kita relatekan dengan takrif kedua. Apa takrif kedua? Nabi, kita mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui sumbernya. Sekarang ni Nabi ni, kita tahu Nabi ni ada dua sumber. Sama ada Nabi itu berijtihad, ikut tengah pendapat ulama usul fiqh, okey, ataupun Nabi ni sumber tu adalah wahyu. Ulama tidak ada wahyu, ulama totally ijtihad. Khalas. Tapi Nabi SAW ikut takrif yang kedua, iaitu kita mengambil pendapat orang lain, okey, tanpa tahu apakah sumber. Adapun Nabi ini ada sumbernya, apakah wahyu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata sebahagian ulama usuli, Nabi juga boleh berijtihad. Okey, Nabi juga boleh berijtihad. Okey. Kalau sedemikian, kalau itu pendapat itu merupakan pendapat ijtihad Nabi dalam kes, kan banyak dalam kes surah perang Badar. Kan dalam perang Badar kan, bila mana Nabi kata kita nak berkemah kat sini, maka seorang sahabat kata, ya Rasulullah, adakah ini merupakan wahyu ataupun ijtihad kamu? Nabi kata, hadza ra'i, itu pendapat aku. Maka kata sahabat tu, bagi kami elok kita berkemah di hadapan air ataupun dilepas daripada air ataupun kawasan air ya. Sebab apa? Itu lebih strategik. Jadi di situ kata ulama usuli mengatakan Nabi boleh berijtihad dalam umur dunia, bukan dalam umur agama. Okey, halas. Jadi kalaulah Nabi itu berijtihad, kalau kita ikut pendapat dia itu taklid. Tapi kalau Nabi itu bukan ijtihad, maknanya benda-benda berkaitan dengan kisah-kisah orang dahulu,
perkara berkaitan akidah ataupun perkataan lain, maka itu bukan ijtihad, itu namanya iman kepada Nabi SAW. Habis. As-su'al, halil mujtahiduna fil furu' kulluhum musibun am la? Adakah mereka yang berijtihad, ini bukan Nabi para ulama, para sahabat dan lain-lain. Adakah mereka yang berijtihad ini dalam perkara furu', bukan akidah furu'. Apa furu'? Fiqh. Mereka ni semua ni benar. Okay? Ataupun ada kesalahan, bagaimana? Maka jawapan qaulan khilaf lah. Asahhuhuma inda Syafi'iyyati wal Malikiyah, yang paling asah di sisi Syafi'i dan Maliki, annahu la yakuna kulluhum ya. Sorry. Kejap. Okey. Yang paling asah di sisi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, dia kata apa? La yakunu kulluhum musibuna. Tidak semua. Maaf, la yakunu kulluhum musibina. Tidak kesemuanya betul. Okey. Wasani 'inda Abi Hanifah kulluhum musibuna. Okey. Yang paling asah di sisi ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dia kata tak kesemuanya betul. Tapi bagi ulama Hanafiyah atau bagi isi Abu Hanifah, kesemuanya betul. Jadi mungkin kita boleh tengok balik ataupun kita boleh tengok balik. Jadi bila ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tak semuanya betul, ada yang salah, apa pula status yang salah? Di sini kita detailkan. Bagi ulama Hanafiyah, apa pendapat pun asalkan dia berijtihad, semuanya betul. Bagi Malikiyah dan juga Syafi'iyah, yang betul cuma satu saja, yang isabah satu. Man asaba falahu ajran wa man akhtaha falahu ajrun wahidun. Itu hadis yang dirujuk. Maknanya bagi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, ada yang betul, ada yang salah. Tapi yang betul dan salah itu terpulang ataupun di sisi Allah cuma satu sahaja. Okay? Yang betul hanyalah seorang. Tapi siapa yang betul? Wallahu alam, tak tahu. Tapi di antara pendapat itu ada yang betul, ada yang salah. Tetapi yang betul falahu ajran. Siapa yang salah falahu ajrun wahid. Kenapa pula boleh pahala? Yang betul dia boleh pahala sebab apa? Betul dan sebab dia berijtihad. Yang salah dia boleh pahala kerana apa? Dia berijtihad. Okey, itu pendapat yang kita huraikanlah. Bagi Abu Hanifah, bila kesemuanya ijtihad, semuanya betul. Okey. As-su'al, mal ladhi yanbani ala hadzal khilafi? Apakah yang membina khilaf ni? Kenapa ada khilaf macam ni? Yanbani, dia ceritalah. Yanbani ala anna al-qaila bi'adami isabatihim kullihim qailun bi'adami ta'addul haqq. Wal qailu bi isabatihim kullihim qailun bi ta'addul haqq. Itu dia punya pokok dia. Kenapa Syafi'iyah, Malikiyah kata ada yang betul, ada yang salah? Sementara pula kenapa ada yang macam Abu Hanifah kata tak, semua betul belaka? Satu dia khilaf dia. Satu je dia punya pokok pangkal, sebab bagi Syafi'iyah, Malikiyah, bagi dia tak, yang benar hanyalah satu. Dia adami ta'addul haq. Manakala Abu Hanifah kata boleh ta'addul haq, boleh hanya berbilang yang benar. Itu dia punya pokok pangkal khilaf antara mereka. Soal, hal mujtahidu mutlaqan yu'jar am la? Adakah mujtahid ni diberikan pahala ataupun tidak? Naam. Lakin al-muslim musibi minhu lahu ajran wal mukhti'u lahu ajrun wahid. Ini dah pun kita terangkan. Soal,
hal kullu mujtahidin fi tauhid musibun am la? Masuk pula ilmu tauhid. Okey, adakah yang berijtihad dalam ilmu tauhid benar ataupun mereka ni mukhti? Lagi itu kita pun tahu dalam Quran ada dua perkataan kan, khata'a, ada akhta'a. Dia ada khata'a, ada akhta'a. Okey, kalau khata'a tu yang negatif lah. Inna fir'auna wa hamana wa qarun kanu khati'in. Khati' tu salah, bersalah. Tapi kalau akhta'a dia punya fi'il madhi dia, akhta'a yukhti'u, mukhta' kan. Itu dia panggil dia tersalah. Beza bersalah dan tersalah. Kalau akhta'a tu dia cuba cari yang terbaik tapi silap. Tapi kalau khata'a memang dia silap. So yang akhta'a ni ada sikit unsur-unsur positif. Tapi kalau khata'a tu memang salah sungguh. Jadi soalan kita, adakah setiap yang berijtihad dalam tauhid ini benar ataupun salah? Jawapan dia, la yakunu dhalika li'annahu yuaddi ila taswib ahli ad-dhalali minan nasara wal majusi wal kuffar al-munkirin lil ba'th li'annahum mujtahidun. Kalau kita kata yang berijtihad di dalam tauhid ini ada yang benar, ada yang salah, hal ini berkemungkinan boleh membawa kepada apa? Membenarkan golongan yang sesat seperti Nasara, Majus, kufar yang mengingkari akan hari kebangkitan. Sedangkan mereka semua ini juga adalah berijtihad. Antum kalau ada masa cari dalam FB ada satu dipanggil ensiklopedia falsafah dan juga agama dah dikeluarkan. Banyak tebal buku tu. Siapa yang budak akidah? Faizun, akidah kan? Faizun? Ya, Dr. Hantar akidah kan? Hantar kena hafal buku tu. Okay, buku tu cari. Saya rasa dia in English, dia kata Encyclopedia in Philosophy and Religion. Banyak buku tu tebal. Anda ada tagging dalam ananya Facebook, anda tak ingat. Nanti anda tengok balik. Okay. Benda tu, kalau kita baca buku tu secara ringkas, ada juga satu buku yang pernah diterjemahkan oleh orang Arab. Buku tu asal daripada University of Chicago. Juga pasal falsafah manusia dan juga agama. Kalau kita tengok dia punya, baca ringkas lah. Baca dia punya kulit je pun. Okay. Kalau tengok dia punya cerita tu, ternyata mereka ni juga ijtihad. Orang-orang ni lah, orang-orang qasawisah. Orang-orang yang, orang pembesar Nasara ataupun Kristian, pembesar Yahudi, juga ada unsur-unsur ijtihad mereka. Kan kita baca kisah Waraqah bin Naufal, kan. Kenapa dia tak ikut perubahan ataupun kerosakan golongan Nasara ataupun Yahudi ketika itu? Kenapa dia bersendiri, rahib? Dia mesti ada agama sendiri. Kenapa tak rosak? Mana dia ada ijtihad dia sendiri, mengatakan yang ada pada hari itu, ketika itu Nasara adalah salah. So mereka ni juga ada ijtihad. Okey, kalau kita kata orang yang berijtihad dalam akidah itu berkemungkinan dia betul, hal ini ada kemungkinan kita membenarkan kesilapan ahli-ahli sesat dalam Nasara, Majus, Kufar dan sebagainya. Cuma kita bagi ahli sunnah, kita detailkan sikit. Ijtihad dalam furu' ilmu tauhid, okey. Okey. Kita detail sikit lah. Jangan baca ni bulat-bulat. Kita baca bulat-bulat, erti kata ijtihad dalam benda yang qat'i akidah memang tak boleh. Tuhan satu-satulah. Dua, tiga tu tak boleh. Cuma ijtihad di dalam benda furu'i dalam umur akidah itu diterima. Kita pun maklum ada beberapa perkara khilaf di antara ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata Maturidi ada sifat takwin. Katanya Asy'ariyah tidak ada. Sifat takwin tu telah pun terkandung dalam qudrah iradah dan juga ilmu. Itu khilaf yang begitu panjang lah. Juga khilaf dengan Mu'tazilah. Itu khilaf yang agak besar kan. Kata Mu'tazilah tak, Allah Ta'ala tidak ada qudrah. Semuanya dengan zat. Okay, tapi benda tu tidak menjadikan mereka ni berijtihad dalam benda yang qat'i dalam akidah. Mereka berijtihad dalam perkara furu' dalam akidah. Oleh itu tidak membawa kepada mereka ni dalal. Cuma kita kata orang Mu'tazilah tu dengan fahaman tu memfasikkan mereka. Khilaf di antara Syafi'i, di antara Asy'ariyah Maturidiyah, khilaf yang tidak menjejaskan, bahkan khilaf pada lafaz sahaja. Walaupun ada kata tu khilaf yang jauhar, khilaf yang jelas.
Tapi khilaf tu adalah untuk mengistilahkan, tidaklah keluar daripada apa yang telah pun digariskan oleh nas ataupun yang nas yang tad'if. Okey. Dah nak habis ni. Okey, kita habis kan? Kita habis kan? Ma dalil qail laisa kullu mujtahidin musib? Apakah dalil orang yang berkata setiap mujtahid itu semua benar? Dalilnya hadis Nabi. Man ijtahada wa asaba falahu ajran, man ijtahada fa akhta fal ajrun wahid. Okey, khalas, kita dah bincang. Soalan terakhir. Ma wajhud dilalah bi hadis hadis? Apakah wajah petunjuk dalam hadis ini? Wajhud dilalah annahu sallallahu alaihi wasallam khatta'a al-mujtahida taratan wa sawwabahu taratan ukhra. Senang aja. Ada masanya mujtahid itu ada betul dan ada masanya dia ada salah. Tetapi untuk menjadikan ataupun untuk mengetahui betul ataupun salah, cuma kita boleh muqaranah. Tapi bila kita muqaranah pun mungkin kita juga salah. Contoh, kita kata dalam bab paling simple lah, dalam bab talaffuz bin niyah. Kita dalam solat kita bertalaffuz bin niyah. Kata Syafi'i itu merupakan benda yang sunat. Kelas, itu khilaf mazhab. Imam Syafi'i hujah dia apa? 3-4 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah kata, contohnya Nabi pernah masuk dalam satu pagi, dia masuk dalam rumah, Nabi kata kepada Aisyah, ada makan tak? Kata Aisyah, tidak ada. Kata Nabi apa? Izan fa ana shaim. Itu aku puasa lah. Nabi sebut perkataan tu. Kata Imam Syafi'i, dalil mengatakan bolehnya kita bertalaffuz untuk ibadah. So kalau kita sebagai orang biasa, kita nak berbandingkan pendapat Imam Syafi'i ini, lagi dalil dia, dengan pendapat ulama lain yang tidak ada dalil mengatakan boleh bertalaffuz, last sekali kita kata sampai kepada end result, kita kata Imam Syafi'i punya dalil tu lemah. Bagi contoh lah, Imam Syafi'i berijtihad, imam lain berijtihad, kita pun ijtihad. Contoh kan, manakah yang betul? Kalau kita kata kita betul pun, kita boleh kata saya betul pada pandangan saya sahaja. Adapun di sisi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Itu dalam bab ijtihad ini, dia punya ruangan untuk menyalahkan tu kurang. Tapi ruangan untuk mempelbagaikan pendapat tu banyak. Jadi tidak wajar. Kita boleh katalah pada pendapat saya, ia agak lemah. Kelas, cukuplah. Tapi untuk menghukumkan itu pendapat yang salah dan batil, itu bukan adab yang kita belajar daripada fiqh ataupun usul. Okey, jadi habislah sini. Jadi wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis kita punya kitab. Kitab yang ringkas baca lama Okey. Jangan tangguh-tangguh. Apalah. Jadi anak pun habislah, nanti depan ni kita boleh plan lah kitab-kitab lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.